Salam negaraku, salam Nambikai. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Kalaiwanar selaku Presiden Organisasi Kebangsaan Nambikai Malaysia. Hari ini 25 hari bulan Julai 2023 jam 2.45 petang mengadakan sidang media ini khas dan khususnya supaya didengari oleh para pemimpin-pemimpin yang menjadi menteri-menteri, khususnya menteri kabinet di Malaysia. Dan kami juga mohon jasa baik budi bicara Perdana Menteri yang rakyat agung-agungkan, iaitu Saudara Anwar Ibrahim, dengan segeranya dengar atas dasar keprihatinan, atas dasar peri kemanusiaan dan membebaskan dengan segera ataupun tuduh tahanan-tahanan SOSMA yang telah merengkuk dalam penjara lebih daripada 3 tahun setengah. Bukan 1 hari 2 hari. 3 tahun setengah, mereka hampir tidak berdaya berada di penjara Sungai Buloh dan Sungai Petani. Ini adalah keluarga-keluarga mangsa, oleh kerana bilik ini kecil, maka keluarga yang selebih itu tak boleh masuk. Telah beberapa kali mereka telah menggunakan cara-cara undang-undang di mahkamah, tetapi masih tidak berdaya. Sebelum pilihan raya umum, ahli-ahli politik yang menjadi calon, yang kini menjadi ahli parlimen, telah bersumpah, macam orang Islam kata dulu, wallahi, mereka bersumpah, kononnya mereka yang ditahan dalam SOSMA akan dibebaskan dan akta SOSMA ini akan dimansurkan. Tapi sampai hari ini belum ada apa-apa seinci pun yang telah berlalu. Maka sekiranya tidak dapat dibebaskan, apa yang keluarga mahu dan rakyat Malaysia, rakyat madani Malaysia yang kita kendaki ialah, dan NGO-NGO yang prihatin terhadap isu ini, mohon supaya tangkap tuduh Malaysia ada undang-undang. Negara ini bukan negara komunis. Negara ini adalah satu negara demokrasi. Kalau negara komunis, mereka boleh mengamalkan undang-undang. Aku jajah, aku buat. Negara kita ada undang-undang yang telah ditermaktub. Perlembagaan persekutuan telah digubal. Begitu cantik dan canggih. Setiap kali ada pilihan raya, mereka akan katakan, ini akan ubah, itu akan ubah. Tapi sedihnya, anak-anak kecil, tengoklah anak-anak kecil. Tengoklah anak-anak kecil, wajah mereka. Bila ayah mereka berada di penjara, 3 tahun lebih mereka tidak menjenguk pun muka ayah. Kalau bersalah, Malaysia ada undang-undang. Tuduh di mahkamah. Kalau mahkamah bebaskan atau mengenakan jaminan, itu adalah undang-undang yang profesional. Kita memohon jasa baik budi bicara Attorney General. Kita tahu berbagai-bagai malapetaka pernah berlaku dalam negara kita. Tapi mereka bukan anasir. Mereka tidak mempunyai senapang atau senjata untuk melawan kerajaan. Ditangkap oleh PDRM, terhantar surat dan memorandum kepada Menteri KDN. Menteri KDN pula sampai hari ini dia diam saja. Yang penting mereka sekarang menunjukkan kepentingan mereka terhadap PRN. Dalam PRN pun saya pasti mereka akan janji bahawa SOSMA akan dimansurkan. Jangan memperalatkan rakyat. Kita adalah anak Malaysia. Pergi sekolah atau pergi mana-mana keramaian, lagu yang kita nyanyikan adalah negaraku, tanah tumpahnya darahku. Maka setiap rakyat adalah anak jati negara ini yang memohon jasa baik budi bicara Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan segeranya menasihatkan, menyaran pihak Kementerian Dalam Negeri dan juga Perdana Menteri yang telah berjanji semasa PRU dulu. Kononnya undang-undang ini rule of jungle, bukan rule of law. Bukan saya kata, Anwar yang kata. Rule of jungle, bukan rule of law. Dia yang katakan. Maka mana rule of law? Oleh kerana beliau adalah orang nombor 1
yang mempunyai jawatan Perdana Menteri, kita mohon dengan rendah dirinya, saya sebagai wakil bagi keluarga ini dan Presiden NGO selaku aktivis yang telah banyak mengadakan macam-macam propaganda untuk rakyat, hari ini memohon jasa baik dengan segeranya. Dan satu lagi agenda yang akhir ni adalah alat bagi tahanan SOSMA adalah mogok lapar, hunger strike. Bukan saya mengasut mereka supaya mengadakan hunger strike. Keluarga dan banduan tahanan ingin memulakan hunger strike pada 30 hari bulan di penjara Sungai Petani dan Sungai Buloh. Kerana diminta masuk mahkamah, belum ada apa-apa tahu. Ini pula kena tunggu bulan 7, itu pun tak tentu. Bulan 7 tahun depan, itu pun belum tentu lagi. Maka, demi keadilan yang kita agung-agungkan, satu saja alat macam Mahatma Gandhi, mogok laparlah. Mereka akan adakan, setahu saya, keluarga memberitahu, mereka akan adakan, tahanan akan adakan mogok lapar pada 30 hari bulan, iaitu pada hari Ahad. Dan keluarga-keluarga mangsa pula akan adakan mogok lapar, tempat saya akan bagi tahu kelak ya, pada 31 hari bulan. Mereka mau mogok lapar supaya menteri yang hebat berkokok di pentas, ahli parlimen yang hebat berkokok di pentas ceramah, yang dengar supaya dengar dan hafalkan mogok lapar ini benar-benar berlaku, dan segeranya mengadakan satu perbincangan secara profesional dan bebaskan atau tuduh sahaja. Ada 69 orang tahanan SOSMA. Sekian, terima kasih daripada saya. Ada apa-apa pertanyaan? Jadi hari ini mewakili berapa orang di tahanan? Ya? Yang hari datang mewakili berapa orang? 69 orang tahanan. Semua ada. Ada yang luar lah. Sebab bila kecil kan. 69 orang ditahan. Ada yang datang daripada Sungai Petani. Ada yang daripada sini. Yang paling lama dalam tahanan berapa? Yang paling lama? Yang paling lama di dalam tahanan. 3 tahun 9 bulan. Belum ada perbicaraan. Family pun tak boleh jumpa mereka. SOSMA family tak boleh jumpa. Biasanya anak-anak kecil macam ni, apa undang-undang jakun dia pakai macam ni kan? Dia kena jumpa family. Dia tidak dipelawa. Tunggu di mahkamah, bila dibawa ke mahkamah, semua tunggu dia bawa masuk macam anasir jahat yang menggunakan senjata. Kita prihatin terhadap sesama manusia. Saya ingin mengimbas kembali satu apa yang telah berlaku di Sauk tahun 2000. Mereka berperang dengan Agung Duli Yang Maha Mulia. Mereka mempunyai al-maunah kan? Mereka mempunyai senjata. Tetapi mereka di Pelawa datang serah diri menggunakan lagu P. Ramlee. Pujuk mereka, itu adalah profesional. Saya memang puji PDRM dan juga menteri yang ada masa itu. Sungguh cantik dan canggih. Tapi ini pula 3 tahun 9 bulan, lagi tak tahu berapa lama. Apa yang kita mohon, keluarga tidak bermaya. Bukannya semua mereka, kalau ada bukti, tuduhlah di mahkamah. Senang kalau ada bukti, tuduh di mahkamah, senang saja. Malaysia ada rule of law. Macam tadi saya mempertikaikan, negara ini bukan negara komunis. Ini bukan negara Presidennya Kim di Korea. Apa dia suka dia buat, dia tembak orang, bagi nama pun bagi tembak. Ini belum jadi macam itulah. Kalau dia kata penjenayah section apa? Itu yang senang. Kalau rogol. Kalau samun. Kalau bunuh. Ada undang-undang. Negara kita ada 24,000 peguam. Tapi sedihlah. Tidak ada satu peguam pun ambil jari, letak di sini, tepuk dada, tanya selera, yang peri kemanusiaan, yang berjuang untuk hak asasi manusia. 24,000 lawyer. Semua mau duit juga. Duit penting. Tapi mana perginya 24,000 lawyer yang tidak mempunyai peri kemanusiaan untuk berjuang, untuk berhujah, untuk memberi satu kenyataan supaya kerajaan dapat dengar.
Maka 30 tahanan akan mengadakan mogol lapar di penjara. 31 family diorang akan adakan mogol lapar. Ini adalah kenyataan daripada mereka. Saya wakil. Mereka memberitahu. Saya mohon supaya kerajaan dengan serius. Ini masa pilihan raya negeri kan? Tengok sebelah sini pula. Kepada apa yang rakyat jelata menghadapi. Mereka adalah rakyat negara ini. Saya ingat orang Myanmar, orang pendatang asing ini bermaharajalela di Selayang. Tidak mereka bukan hari-hari ke immigration pergi tahan dia orang. Ada gangsterism bermaharajalela di Selayang. Warga asing. Tapi mereka macam itu. Tapi ini pula, rakyat negara ini mempunyai keluarga, mempunyai ibu. Mereka payah nama. Itu nama isu mereka? எனக்கு 62 62 tahun nama? Nageswari Nageswari. Anak dia. Apa ini kata nama isu? 37 Apa dia? Ha? Vigneswaran Vigneswaran. Anak dia nama Vigneswaran, 32 tahun. 37? 36 36 tahun. Dia dah 60 lebih. Mak berapa rasa sedih? Ha? Bayi yang dilahirkan, dicium, didukung. Dan apabila masuk 37 tahun, bagi itu dalam penjara. Sedih dan pilu. Maka saya harap para media, para bloggers, saya ambil dua tangan saya sanjung tinggi atas jasa baik budi bicara kerana datang meliputi kenyataan media ini demi rakyat, demi keluarga, demi mangsa-mangsa tahanan yang merengkuk dalam penjara. Sekian. Kesalahan mereka sehingga ditahan Sosma. Boleh nyatakan tak apa kesalahan? Okey. Biasa dalam negara kita, bila ada satu kes, 2 kes, 3 kes atau petition, polis akan terus menangkap. Dia akan observe dulu. Kalau dia kata dia ada bukti, dia akan tuduh. Dia kata lah, undang-undang kata dia, polis kata. Kalau dia kata dia tak ada bukti, tapi dia tahu dia syakir orang itu telah buat jenayah, tapi tidak ada bukti kukuh, dia tahan macam itu. So ini, macam mana polis dibayar berjuta peruntukan daripada Kementerian Kewangan untuk gaji, pangkat, uniform, kereta, kenderaan, semua dia bagi, rumah pun dia beri. Kenapa polis tidak dapat mencari bukti? Mencari bukti, tuduhlah. Takkan you kata saya tak ada bukti, tangkap, masuk. Maka, kita bukan sindir polis. Polis di Raja Malaysia adalah satu polis yang amat cekap di kalangan polis-polis di dunia. Tetapi hal-hal macam ini, jangan pandang remeh. Ini memang serius. Kerana yang ditahan, kalau binatang merengkuk dalam kurungan pun, ada section. Binatang dikurung, ada section. Akan ditangkap orang itu, kenapa berkurung, dikurung, dan dituduh di mahkamah. Ini pula manusia. So kalau ada bukti, dia Sosma dia katakan, kita tidak mempunyai bukti yang kukuh, tetapi jenayah telah berlaku. Maka kita tangkap. Dia tangkap 3 kumpulan. 3 kumpulan. Daripada Sungai Petani, Serdang, kawasan-kawasan Sungai Buloh, Rawang, Ceras, banyak tempat lah. Dia tangkap, dia masuk. Okey. Yang biasanya kita dengar masalah masyarakat ini dia ada masalah gangsterism. Jadi kalau polis buat macam ni kan, dia menambah teruk kan lagi suasana. Ya, menambah teruk. Kita tahu Sosma telah dimula daripada lebih daripada 15 tahun, kita tahu. Tapi sampai sekarang, adakah gangsterism telah kurang? Tambah lagi. Itulah saya kata tadi, tepuk dada, tanyalah selera. Kalau gangsterism benar-benar kurang, kita akan puji. Tapi belum ada, hari lagi kita tengok sekarang WhatsApp. Sentiasa ada pembunuhan, sentiasa ada samun, sentiasa ada jenayah. Ini pula, dalam macam saudara tanya, ini pula masyarakat India ini hanya 7%. 7% ini, kalau kerajaan yang war-warkan,
agenda mereka benar-benar prihatin dan tolong kepada generasi ini 7%, jenayah takkan berlaku. Saya pasti negara ini profesional, ada pencakar langit, bangunan. Semua mempunyai agama. Agama Islam ke, Kristian ke, Hindu ke, ada beritahu yang baik saja. Tapi kalau kerajaan benar-benar prihatin, ahli-ahli politik, ahli parlimen, menteri-menteri, khususnya menteri Kementerian Dalam Negeri, dia syorkan satu rang undang-undang untuk masyarakat 7% ini. Saya pasti daripada 80% akan kurang kepada 8%. Kita bukan pandai lah, tapi kita boleh mempertikaikan. Sebagai aktivis, saya boleh mempertikaikan, boleh beri cadangan. Saya harap kali ini sebelum mogok lapar, kenyataan media ini akan begitu juga hebat. Dia sampailah kepada menteri-menteri yang sekarang turun pentas di PRN dan dengan segera nak ambil perhatian. Kau ada jumpa dengan Menteri KDN ke? Dah. Family dah jumpa. Kita dah bagi banyak surat, many Latest. letters, everything we have passed. I personally have walked on to KDN, Prime Minister's Department, AG's office. KDN, if I'm not mistaken, I went 4 times, but no reply from them. What we requested, at least jumpa the keluarga, listen to our problems, spare some time. No reply till today. We send memorandum also till today. Sampai tak ke tangan Menteri? Sampai. Ada bukti tak? Menteri awak. Ada bukti I tak? have Ada the chop. Ada cop Menteri? Tak ada. And then once we already did in front of KDN until some from the SUK, if I'm not mistaken, dia orang turun terima. That one also we did in front of media dengan pertolongan Suaram. Bila tu? 2 months back. 2 months back, May. Latest lah? May. Dan Sekarang ni kan musim PRN. Jadi semua parti politik, pemimpin termasuk pemimpin yang jaga sosma ni berkempen. Ya. Jadi mungkin ada mesej daripada Datuk Kalai okey. berkenaan dengan isu ini supaya mereka ambil peduli. Ya, saya ingin memberitahu satu dengan jelaslah. Suhakam, Suruhan Hak Asasi Manusia telah diwujudkan di bawah satu gubal undang-undang dan penasihatnya ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Agong. Kita mahu Suhakam main peranan yang penting supaya dia boleh mensyorkan, menyaran menteri seperti yang saudara bagi tadi, menteri yang sekarang pergi ceramah, dengan segeranya dengar luahan hati mereka yang keluar daripada sanubari mereka, dengan segeranya. Kalau tak bebas pun, tuduhlah. Itu yang kita mahu. Pilihan raya datang, habis. Datang habis. Umum dah habis. Sekarang PRN pula. Kalau kali ini pun, ahli-ahli politik yang menjadi menteri dan ahli parlimen masih nak main dalang, akibatnya teruklah nanti. Jadi 4 kali you jumpa KDN under the same menteri or what? They refused to come No, down. I mean under the same menteri. Yes, Saifuddin. Okay. Yes. What we are requesting, we the family, what we are requesting is give us bail before the trial date, before you all nak bentang kat parliament. Give us bail. Let us lead our life, make money, normal life. Then when you're going to bring us to court, we will see you in court. Dan Suhakam pula, baru tadi dia telefon, dia hari Khamis, dia nak jumpa keluarga mangsa dan kita akan serahkan satu memorandum khas yang akan ada kandungan. Hari ini saya tak buat, pasal sengaja tak buat lah, sebab perkara ini saya nak dedah secara mulut dan beritahu bahawa ada mogok lapar. Tengok apa yang dia buat dalam minggu ini. Dan hari Khamis kita akan serahkan memorandum secara bertulis kepada Suhakam. Sebab Suhakam, saya percaya mereka akan pergi ke penjara pada hari Jumaat untuk jumpa tahanan lah. Info yang baru saya terima tadi. Hari Jumaat. Dia Khamis dia terima. Kemungkinan hari Jumaat dia akan pergi ke Sungai Petani dan Sungai Buloh, jumpa dengan dia orang, nak dengar rancangan yang mogok lapar itu semua, dan juga mungkin mereka akan jumpa keluarga lah. Sekarang kan diorang kena campaign semua kan. Apa? Dia orang tak bagi ambush masa campaign bagi. Tahu dia tahu.
Tuntut janji. Ah. Banyak janji atas betas, sekarang janji tunailah. Macam ini cakap. Kasih embus kan? Kan? Biasa. Pergi ikut saluran tak jadi, tak ikut. Pergi pejabat tak jawab. Kita tengok cara inilah. Sebab 29 baru penamaan calon. Pilihan raya 12 hari bulan. Ya. Mogok start 30. 31 mereka start. Kalau masih degil, ada lagi rancangan, 2 rancangan yang saya tidak akan bagi tahu sekarang. Ada lagi 2 rancangan besar-besaran. Kita tunggu mana Anwar akan datang. Kita tunggu mana Anwar akan datang. Ada rancangan besar yang memang kami telah atur. Tapi step by step lah. Okey. Oh, no, si Sanusi tu. Sanusi. Oh, bagus juga. Tadi Sungai Tani.